Alhamdulillah kita bersama-sama dalam program bimbingan seni budaya dan saya kenalkan ini adalah Jurulatih Puan Noh Idlah, Jurulatih Seni Budaya Negara bidang teater dan juga saya Fazril Muhammad. Hari ini saya bertindak sebagai pembantu Jurulatih. Kalau sebelum ni dalam edisi yang terlepas kita belajar bagaimana kita nak membentuk keyakinan diri melalui bidang teater. Edisi kali ini kita akan membincangkan 5C yang diperlukan sebagai seorang pelakon pentas. Apakah itu 5C? Kena tunggu sampai habis. Okey, sebagai seorang pelakon, seperti yang kita tahu, antara elemen yang menjadi aspek yang terpenting lah kan untuk menjadi seorang pelakon yang terbaik itu adalah vokal. Kan? Apa yang dikatakan ciri-ciri vokal yang baik tu? Macam mana? Yang pertama. Saya lah. Ya. Saya jaga saya dapat. Antara ciri-ciri vokal yang baik tu macam mana? Antara ciri-ciri vokal yang baik yang pertama adalah intonasi yang baik. Ya, yang kedua anda mempunyai gestikulasi. Tak apa, nanti kita akan belajar yang tu. Dan kita intonasi kemudian artikulasi. Artikulasi ni pula iaitu kejelasan dalam kita berdialog. Kita kena ingat, kalau kita berteater, kalau dialog kita tu tak jelas, kita berialah menangis, janganlah aku banyak ni, tak dengar, tak ada gunanya. Betul tak cikgu? Betul. Cikgu Jadi secara rumusannya lah kan, antara ciri-ciri vokal yang baik itu adalah suara tu didengari walaupun dari jarak jauh, walaupun ketika itu babak itu tengah berbisik lah orang kata kan. Jadi suara tu penonton walaupun berada kat belakang pun dia boleh dengar vokal kita dengan jelas. Itu antara ciri-ciri vokal yang baik. Yang kedua adalah macam yang Cikgu Fazli tadi kata, artikulasi. Artikulasi ni adalah sebutan dan pengucapan yang bulat, yang jelas. Dia tak macam tu. Kan dia kena sebutan tu macam kalau kata saya. Kalau kata sudah. Kalau kata senang. Dia kena jelaslah sebutannya tu. Kan. Lagi satu antara ciri-ciri vokal yang baiknya itu adalah turun naik gitu. Ya, itu yang tadi kata intonasi. Cepat sangat ni. Saya best student juga. Laju sangat. Okey. Antara yang terakhir sekali tadi tu, ciri-ciri vokal yang baik adalah penonton tertarik perhatiannya untuk mendengar suara pelakon tu, mengikuti lakonan pelakon itu sendiri sampai ke habis cerita walaupun pelakon itu tidak mempunyai wajah yang menarik. Bukan. Saya tertarik cikgu berlakon tadi tu kan. Okey, maknanya kalau kata suara kita bagus, sebutan kita jelas, penonton akan rasa tertarik untuk mendengar suara kita. Memang betul saudara, kita pernah juga ada pelakon yang pelakon dia menitiskan air mata tapi dengan suaranya tak berapa jelas, sebutannya tak berapa kita dengarkan, jadi lakonannya tu tidak dapat menarik perhatian penonton dan bermulalah penonton keluarkan telefon, akan bercakap dengan orang sebelah dan sebagainya. Jadi pentingnya untuk seorang pelakon teater belajar vokal. Sekarang ni saya akan mengajak anda berkenaan dengan intonasi. Artikulasi. Allah Lopek-lopek laju-laju mana sampai mana? Tak sabar cikgu nak makan. Okey, artikulasi. Betul cikgu Ya betul, Kali artikulasi. Okey, dalam artikulasi ni kan iaitu tentang kejelasan ni. Kebanyakan pelakon, taklah semua, tetapi ada yang berlaku pelakon dia pelat ataupun dalam istilah dia panggil apa cikgu? Kecacatan artikulasi. Kecacatan artikulasi. Jadi antara yang selalu berlaku huruf S kan, R, ada juga yang huruf L pun ada juga, betul. Huruf W pun ada juga. Tetapi sebenarnya semua itu boleh kita atasi dengan latihan. Latihan yang macam mana? Okey, jom sama-sama kita. Untuk latihan yang pertama, kita buat sebutan yang pertama kita adalah beribu-ribu, berbara-bara, berapi-rapi. Okey, jom kita sama-sama buat. Yang pertama tadi, beribu-ribu, berbara-bara, berapi-rapi. Kenapa nak kena buat tu? Sebab huruf R tu. Beribu-ribu, berbara-bara, berapi-rapi. Ada juga latihan yang lain iaitu red lorry, yellow lorry. Okey, jom kita cuba cikgu nak. Okey cikgu. Red lorry, yellow lorry. Perlahan dulu cikgu. Biar satu dulu, biar satu. Okey. Boleh. Tolonglah. Awak tengah bercakap dengan jurulatih terbaik antara jurulatih terbaik Malaysia. Okey. Dia satu. Red lorry, yellow lorry.
Yang dua, Red lorry, yellow lorry. yang tiga, Red lorry, yellow lorry. yang enam. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Ya, walaupun kita dalam keadaan gelak-gelak, tapi ini adalah latihan untuk anda. Dia ada banyak lagi tu, ribu-ribu tadi yang kita dah belajar. Ada satu lagi yang Red lorry. famous, cikgu kita pernah ajar dulu. Ya. Ku kikis, kuku kakiku, kakakku kata. Jadi kalau nak dapatkan ayat panjang itu, anda boleh Google kan, ku kikis, kaki kuku kiriku, kakakku kata, kaki kiriku kaku. Itu sebenarnya adalah untuk melatih sebutan. Dan apabila sebutan ini anda dapat lajukan ataupun temponya itu dilajukan, barulah boleh berdialog dengan laju dan jelas. Engkau nak buat apa? Engkau datang ke sini, ha? Kau ingat aku ni siapa? Ha? Engkau jangan buat macam ni. Semua harta ni aku yang punya. Minta maaf, kadang-kadang dia masuk je. Jadi apabila kita jelas, ini akan menarik penonton untuk menonton kita. Begitu juga dalam keadaan kita menangis, macam tadi saya beri contoh menangis kan. Mak, adik tahu mak, adik bukanlah adik yang baik mak. Tetapi ini sahaja yang adik ada mak. Apabila anda dapat buat macam tu, penonton yang melihat anda akan terus rasa terkesan sekali. Betul tak cikgu? Betul. Bagus. Ni boleh bagi kalau mas ada kelas apa? Secara bersemuka ni kan. Kalau bagi markah tu dapat A 3 kali tu. Ui, 3 kali. Tapi jangan lupa kalau kita kadang-kadang ada pelakon ni dia terlampau ekstrim untuk menuturkan, untuk mengucapkan dialog mereka yang terlalu pantas, terutama bila datang marah. Kan. Som tak peduli. Som kata Som nak ikut. Contoh kan. Jadi banyak ada sebutan alfabet kat situ S kan. So S apa semua. Dia kecacatan, dia akan boleh juga berlaku kecacatan pada artikulasi apabila pelakon itu tidak mampu mengawal emosi je dengan baik. Jadi macam mana kita nak atasi itu? Perasaan gugup tu apa semua kan. Macam mana pun kita kena tenangkan diri kita sendiri. Kita yang tentukan, kita yang bentukkan diri kita tu macam mana. Macam mana cara nak atasi, baca bismillah 7 kali. Okey, sebab kecacatan artikulasi boleh menyebabkan penonton hilang konsistensi pada jalan cerita sampai ke habis. Ya, kalau kita tanya pada panel juri, inilah untuk skop pertandingan kan, macam mana seorang pelakon itu boleh mendapat pelakon terbaik, pelakon yang dia berpabatu terbaik dan sebagainya. Dia adalah vokal yang paling utama sekali. Kalau vokal kita tidak berapa tepat, tidak berapa terang dan jelas, ia akan menurunkan markah untuk penilaian kepada seorang pelakon itu. Betul. Okey, apabila sebut tentang vokal lagi kan, dia bukan sahaja tentang kejelasan, tapi ketepatan. Ketepatan macam mana pula cikgu? Ketepatan? Ketepatan vokal ni. Ketepatan vokal ni sebab setiap orang tu dia ada warna suara yang berbeza. Kan, jadi ketepatan vokal, contohlah macam suara saya ni kan. Orang kata kadang-kadang tak maaf cakap lah, saya ni kalau saya bagi salam pun orang kata macam nak pergi bergaduh kan. Jadi takkanlah saya nak bawa watak macam ayuhai kekanda, maafkan adinda jika adinda datang mengganggu ruang waktu kekanda. Kan macam geli kan. Jadi watak-watak macam saya, suara yang macam saya ni mak-mak yang melansing kan, watak-watak kepoh, watak-watak perempuan kampung macam tu. Sama juga macam Cik Fazrin. Mengikut ton suara dia tu, dia boleh jadi watak Datuk Kahar. Papa sudah memasukkan sebanyak 2.5 juta. Kan. Orang kata pengarah urusan Mega Holding kan. Dia ada ikut suara tu lah. Sebab kadang-kadang suara yang terlampau kecil tiba-tiba nak jadi hero pun dia kurang sesuai. Bukan tak tepat, kurang sesuai. Tapi cikgu, sebenarnya saya rasa benda tu boleh diselesaikan ataupun boleh kata tu kita manfaatkan dengan cara latihan cikgu. Ya, betul. Okey, kepada anda yang mungkin ada suara yang kecil barangkali kan, jangan kecil hati untuk anda berlakon. Memang akan ada watak, tetapi anda kena buat latihan hari-hari dengan sebutan. Okey, jom ikut saya sekarang ni untuk latihan sebutan. Okey, latihan yang pertama adalah sebutan ba. Jom sama-sama. 3, 4. Ba. 3, 4. Ba. Okey, sebutan ca. Pandai. Dan sambung lagi. Da. Sebutan da je. Okey, 3, 4. Da. Okey.
Dan ada lagi huruf yang lain tu anda boleh buat sebut ga, fa, ma, la, ka. Ini semuanya adalah sebutan yang boleh membulatkan sebutan anda. Tak kisahlah kalau suara dia kecil pun, kan? Ada juga saya jumpa pelakon yang suaranya kecil, cikgu, kan? Kenapa kau nak buat macam ni, ha? Kau ingat aku ni siapa? Ada juga yang macam tu, cikgu. Tok Ngah, tengah buat apa tu? Cuba teka, buat tak apa. Jibam. Kan? Jadi sebenarnya adalah dengan latihan. Okey cikgu, kita dapat kongsi sikit je cikgu. Okey, ada lagi yang lain kita nak kongsi. Okey, seterusnya kita akan melangkah ke kalau C tadi yang kita dah kedua, bercerita tentang iaitu C yang pertama iaitu artikulasi. C yang kedua kali ini adalah intonasi. Kalau kata dalam vokal, dalam konteks vokal, intonasi, artikulasi memang sangat berkait rapat lah. Okey, kenapa kata pentingnya intonasi ni dalam lakonan? Kenapa cikgu? Okey, intonasi ini dia penting supaya dia ada turun naik dalam pengucapan dialog. Sebab dia memberikan tekanan pada pengucapan dialog. Jadi tak adalah dialog tu kita dengar macam mendatar, flat, sustain. Monotonous lah cikgu. Oh, putih cakap monotonous. Putih istilah ada kan. Tak adalah kita rasa dengar macam membosankan kan. Sebab ada yang setengah pelakon yang tidak menitik beratkan soal intonasi, apatah lagi mengabaikan artikulasi. Apa benda yang disampaikan tu dia akan jadi kurang sampailah mesejnya kepada pelakon. Selain daripada dia akan menghilangkan jugalah penonton ni tadi daripada radar. Kalau setakat orang telefon je boleh apa lagi kan, boleh redor lagi kan, tapi kalau ada penonton yang terus keluar, itu yang boleh berlaku lah. Apatah lagi kalau tidur dah berdengkur. Kan? Dan anda boleh bayangkan kalau seorang pelakon tu dia monotonous. Okey, contoh ayat dia, mak janganlah buat macam tu mak, saya ni orang yang tak sihat, mak janganlah buat macam tu. Anda bayangkan anda seorang yang macam tu. Dan lagi memburukkan lagi keadaannya cikgu, kalau dalam produksi tu ada 15 orang pelakon sama je macam tu. Cerita sampai 2 jam. Cerita sampai 2 jam. Itu bukan tidur ke cikgu, siap buat kemah cikgu. Buat bangun kejap, pergi bancuh kopi ke. Sebab itulah pentingnya intonasi supaya dia ada tarikan lah. Cara kita nak bercakap tu ada turun naik. Dia macam roller coaster. Dia macam ada macam tu. Okey. Ada 3 ciri tekanan. Okey. Macam tadi saya kata intonasi tu macam saya kata tadi, intonasi itu membawa maksud memberi tekanan dalam pengucapan dialog. Jadi ada 3 jenis tekanan yang boleh diamalkanlah oleh pelakon-pelakon tu. Tekanan mental ke apa cikgu? Bukan. Okey, tekanan yang pertama adalah tekanan dinamik. Apa yang Cik Fazlin faham dengan tekanan dinamik? Ya, saya tahu dinamik ni nyanyi lagu antara gadis cikgu. Bagilah lebih sikit cikgu. Dia dinamik. Okey, tekanan yang dinamik ni maksudnya macam mana, perkataan mana, frasa mana yang kita nak tekankan dalam satu dialog. Contohnya lah, saya bagi ayat satu contoh. Terkejut beruk saya. Okey. Beruk siapa ya? Beruk saya dah kata beruk saya. Okay. Terkejut beruk saya. Cik Fazlin pilih frasa yang mana Cik Fazlin nak highlightkan, nak tekankan. Okey. Mana perkataan mana cikgu terkejut beruk saya. Minta maaf cikgu, saya orang sana. Terkejut beruk saya. Okey. Yang pertama cikgu. Terkejut beruk saya. Okey, yang kedua? Terkejut beruk saya. Nak yang ketiga je. Yang ketiga? Terkejut beruk saya. Yang keempat. Apa? Terkejut beruk saya. Boleh je ke? Boleh lah kan. Jadi nampak tak bila ada perbezaan Cik Fazlin buat tadi, penekanan frasa yang mana terkejut beruk saya. Maknanya dia beruk dia yang terkejut. Kalau terkejut beruk saya, apa maknanya? Saya macam terkejut beruk lah. Habis kali yang macam last tu, saya buat tadi cikgu, yang last tu terkejut beruk saya. Apa lah tu cikgu? Dia menyindir ke apa cikgu? Yang tu lebih kepada sinis lah kan. Macam adalah sesuatu yang kita nak rujuk, kita nak ejek ataupun kita nak tembak kan. Maknanya memang saya berbakat dah sebenarnya cikgu kan. Kalau tak kan dapat pelakon lagi terbaik kan. Ya betul cikgu. Jangan angkat aku sendiri cikgu. Yang kedua cikgu. Jadi bila peletakan penekanan pada sesetengah perkataan ataupun frasa yang berbeza itu, ia secara automatik akan membawa maksud yang berbeza. Okey, tekanan yang kedua adalah tekanan nada. Macam saya cakap tadi, tinggi naik.
tinggi rendah. Contoh macam ada satu dialog ni, jom kita ambil dalam sedutan daripada dilarang menyanyi di bilik mandi. Bapa Tok Ketua marahkan isterinya. Som tak habis-habis dengan cemburu buta, abang dah bosan dengan semua ni. Jadi tadi Som tak habis-habis dengan cemburu buta, abang dah bosan semua ni. Okey, kat mana Cik Fazlin nak tinggikan, kat mana Cik Fazlin nak rendahkan? okey, lain sekali juga. Apa dia? Som apa tadi? Som terlalu cemburu buta, abang dah bosan dengan semua ni. Okey. Cakap action dulu, Action. Som terlalu cemburu buta. Apa dah bosan dengan semua ni? Boleh. Okey. Yang mana rendahnya? Yang mula awal tadi tu. Yang Awal. Som terlalu ulang balik. Okey, lain sekali juga. Cakap action. Okey, action. Som terlalu cemburu buta. Apa dah bosan dengan semua ni? Macam ni. Nampak tak ada warnanya dekat situ kan? Barulah orang macam macam tu. Kalau sekali lagi. Okey. Okey, action. Som terlalu cemburu buta. Apa bosan dengan semua ni? Pun boleh. Boleh juga. Itu gaya-gaya lakonan zaman 80-an kan. Zaman-zaman Ji Syamsuddin. Oh, betul sama dah tu. Okey. Kan. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Maknanya ada tinggi, ada rendah. Bergantung pada situasi juga. Bergantung pada situasi lah. Takkanlah semua dari mula kita berlakon sampai habis selama 1 jam setengah tu nak nada macam dan macam mantra pula kan. Cikgu sangat kenal. Adalah keadaan yang tertentu, babak-babak yang tertentu. Tapi selalunya saya tengok juga kan dalam orang teater, orang lama tu kan, selalu digunakan tu dalam watak-watak macam dia tengah bergaduh macam tu juga. Bergaduh dia akan macam tu dan macam Som terlalu cemburu buta. Apa dah bosan dengan semua ni Som? Macam tu juga. Ada juga macam tu. Saya sangat berbakat. Okey, jom kita pergi yang tekanan yang ketiga, tekanan asas lah dalam Tekanan konteks pula saya intonasi dulu. ni kan. Okey, namanya tekanan tempo. Tekanan tempo. Tekanan tempo ni kita ambil jugalah contoh yang paling dekat juga, yang marah ni. Scene marah, ada orang yang bila cakap laju, marah yang mula-mula cakap laju, lama-lama dia jadi perlahan. Faham tak? Dalam satu dialog yang sama, dia kat mana tempo tu, kat mana dia nak tekankan, kat mana dia nak slash, dia nak palangkan, kat mana dia nak penggal. Cuba buat. Dialog yang sama. Som terlalu cemburu buta. Abang dah bosan dengan Som. Kat mana nak ditempokan, nak dilajukan, kat mana nak dibiasakan, kat mana nak diperlahankan. Okey. Saya cuba je. Cuba cakap action. Action. Belum sedia je tu. Action. Som terlalu cemburu buta. Abang dah bosan dengan Som. Jangan pandang kamera saya. Pandang kamera awak. Minta maaf juga. Action sekali dulu. Apa ni pelakon ni? Okey, action. Som terlalu cemburu buta. Abang dah bosan dengan Som. Nampaklah dia punya hasrat si suami tu yang memang menyampah, memang nampaklah meluat dia tu kan, sebab dia dah marah and then dia menyampah, dia meluat. Tapi kenapa dia marah dengan Som cikgu? Kenapa? Dia nak marah siapa? Diana, Syaida, Sabaria. Sedap nama dia. Maknanya cikgu, tapi yang tu dalam keadaan marah cikgu. Kalau macam kelakar-kelakar ke, macam dalam keadaan santai aja, alah kau ni Som, orang lain pun sama juga buat macam tu. Tak boleh. Boleh. Dia kalau macam tekanan tempo ni selalunya akan ada hubung kait dengan lakonan yang berdialek. Berdialek. Contohlah cakap Negeri Sembilan kan, contohlah kan. Wan dah kobar dah tadi lagi dah. Kau langsung tak mau dong. Yalah Wan ni dah tua, ya tak. Kau tu muda. Kau lah yang betul dan dia tak ada yang betul ni dah. Kan. Nampak tak dari awalan tadi saya perlahankan tempo saya, kemudian bila dah macam terlampau orang berada kan, makan laju. Contoh macam bini marah laki. Tak balik-balik. Kan bila sampai waktu tak balik-balik. Kalau macam ni lah cara kan, balik dong patah balik keluar cikgu. Tak maaf cikgu gurau cikgu. Okey, itulah C kita yang kedua, iaitu intonasi. Terus kekal bersama kami untuk mengetahui C yang seterusnya. Kali ini kita masuk C yang ketiga, iaitu apa dia? Emosi. Betul juga. Saya sebut. Okey, kenapa dikatakan emosi itu penting bagi seseorang pelakon?
Sebab itu adalah nilai pengkayaan dalam lakonan, cikgu. Maksudnya? Maksudnya lakonan dia tu bukan saja ada color, dia juga ada vokal yang baik, yang bagus, dinamik dan sebagainya, dan juga dia ada emosi. Barulah penonton dia boleh rasa, cikgu, emosi tu. Sebab kalau dia marah tapi dia emosi tu tak ada, dia tak timbul dari dalam, cikgu,